buah ya, tempatan 2 buah ini. Itu maklumat semua. Negara kita Malaysia setiap tahun ada buat satu expo. Namanya NATEX, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan. Satu tahap orang Malaysia sampai kena buat expo. Ramai orang Malaysia ni dia masuk toilet, dia hilang ingatan. Dia terlupa dia buat apa kat toilet. Jadi dia keluar begitu sahaja, meninggalkan kenangan di belakang. Jadi ramailah yang masuk tu trauma. Ya Allah, aku benda ni terapung ya kawan tu. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah, najis tu dalam sini melintap. Masalahnya sikit tu tinggi. Yang mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dilakukan. Kalau mati yang sampai situ. Teruskan. Bayangkanlah saya masa tu nak basuh muka. Sampai terpeganjat kalau aku bobok dalam tu tadi. Ujung kalau orang lemah jantung mati juga. Ini bukan buat-buat kita. Demi Allah ini pun. Yang paling kesian tu makcik yang bukan sapu ni cakap makcik cleaner cakap dengan dia. Siapa anak nanti makcik bersih dan Allah bersih. Bayangkan kalau makcik tu mak kita. Saya ceramah di Masjid Pasir Besar. Masjid Pasir Besar dia dengar nasihat saya. Orang kita ni kalau tulis sila jaga kebersihan tandas ni dia tak faham. Saya suka baca dekat pintu gelar, dekat tangga. Eat like horse, eat a lot. Apa nak eat a lot tu? Siapa yang kapal tu? Oh, muka tu. Eat a lot apa? Sebelah tu. Eat a lot kan? Dia eat a lot kan? Tu makan banyak tak? Itu kan lebar-lebar cekut. Saya juga baca ni tulisan-tulisan ni kan? Let's sleeping dog fly. Satu lah saya membaca kajak ni saja lah. Payah waktu. Ada cari lebih ke satu sekolah. Dekat pintu sekolah tu menyebabkan saya ingat sampai ini. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay. Lepas tu ada satu lagi tu. Bahasa jauh. The beauty of success is not achievement but the journey. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaian tapi perjalanan. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan soalan yang cikgu tadi tadi? Sebenarnya bila orang pergi ke rumah kita, nak nilai orang tu baik tak baik, elok tak elok, bersih tak bersih, tengok tandas. Tapi tak pernah dia masuk. Maaf, saya nak tahu tandas. Orang kata, boleh tak rumah tandas? Okay, sini. Tumpah bukan nak menetap kat sana. Nak buang air, dan dia masuk dalam bilik air. Kalau nampak botol rumah, ada tu botol rumah. Ada yang betulnya, tapi dia minta tolong usap baju. Tak bersih dinding. Tak bersih. Macam tu sifat rumah. Minta maaf cakap. Itu sebabnya toilet mesti bersih. Malahan di luar negara ada sangkut ni. Pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Di luar negara pergi Balkan, kalau baik pun tak ada. Panik ke pada tu. Kalau bawa botol air fikirnya mana orang Malaysia kan? Mana cukup kan? Tapi itulah terpaksa tak ada pilihan. Tapi tangan dia bersih. Jadi kita jangan datangkan fitnah pada agama dan bangsa kan? Anak-anak ni tu lah. Sebab anak-anak tak diajar kadang-kadang. Anak dah kasih pun nak tahan. Dan cikgu tu dia takut dia tahan. Kau berak dalam kelas. Jawab tua. Iyalah. Saya ingat kalau dengar tu masa sekolah dah ada satu. Sebab cikgu dia fikir kita dah ada satu. Maknanya cikgu Isa kena timbangkan tukar dia masuk dalam cepat lah.
Kan? Budak belajar satu yang masuk dalam bilik air, dia tak pasti sebab bilik air kat rumah dia lain. Kalau dia kat rumah dia lain, selesa tu macam mana? Kena biasakan. InsyaAllah saya yakin mak ayah dah fikir benda tu. Ada anak yang dah sampai darjah 2 masuk pakai pampers. Aduh. Kan? Sebab apa? Sebab tak diajar. Dia belum pandai lagi tak kena ajar. Sebab apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai beriman. Jadi kita pun nak semua keadaan bersih, nak semua keadaan ceria. Ya, insyaAllah. Cikgu pun bantulah. Kadang kat rumah mak ayah sibuk tak soket ajar. Kadang ada anak-anak ni bantu kasih sikit. Kadang-kadang dia bukan dia tak nak jaga, dia tak tahu. Kalau kita tak cikgu tak bantu, takut orang lain tak rosak sumber. Dia tak tahu mana tu tandas. Kalau rumah dia tak ada, toilet tak ada rumah dia. Jadi kita ajarlah. Nak buat yang satu cikgu pergi tu sekarang ada satu, aduh. InsyaAllah. Dan mak ayah, letaklah apa yang cikgu cakap, kita kata cikgu, takkan mak ayah tak ajar macam ni. Ada anak-anak ni, kau pergi ke sekolah pada pandai, ayah tak tahu cara ke orang lain, kau pandai lah mak ayah mereka. Mana ada? InsyaAllah. Wallah. Wallahualam Ustaz. Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi, keterangan cikgu kita yang cakna bab tanda Ustaz. Kita setiap minggu sekolah ni kita baca ikrar tandas Ustaz. Ikrar tandas. Kena buat juga Ustaz. Supaya murid ni tahu tanggungjawab dia kepada tandas. Siap 30,000 Ustaz. Ikrar apa? Ya. Ikrar apa saya akan kelas. Saya akan jaga kebersihan. Begitulah. Berjanjilah. Macam ikrar rukun negara lah Ustaz. Lepas ikrar rukun negara, kita tambah ikrar tandas pula. Kena buat supaya memberikan kesedaran kepada anak-anak kita betapa pentingnya tandas untuk penjagaan tandas. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, saya ada pertanyaan daripada ibu yang bertanya tadi, wakil guru. Bagaimana cara untuk mengatasi anak yang suka mengubur ibu bapa jika kehendaknya tidak dipenuhi? Contohlah tak nak duduk asrama, tak boleh belajar, nak duduk rumah je. Baru boleh belajar. Tapi bila kat rumah tak nak belajar pula. Dia ugut pula ibu bapa dia. Anak sekarang Ustaz macam-macam kerana. Tu tadi kepelbagaian tadi Ustaz. Percaya cakap saya. Ugut ni bukan tiba-tiba. Ugut ni sebab dah terlampau banyak yang kita bagi. Contoh, kadang-kadang ada anak diajar pergi kedai beli barang, nanti mama bagi upah. Betul. Tidak. Buang sampah ni, nanti mama bagi tengok TV, upah. Buat ni, nanti mama belanja makan. Buat ni, nanti bagi aiskrim. Lepas tu jadi dia terada biasa. Dia nak sesuatu, dia kena dapatkan, nak dapat sesuatu, dia kena buat sesuatu. Jadi nanti akan berlaku termasuk mengugut. Pattern tu diajar oleh mak ayah sendiri. Cubalah kau tak tidur, kau tengok nasib kau dia lagi. Tak siap Allah, kau kena. Tak, sedangkan boleh kita dah set awal sebab apa? Supaya nanti besok cikgu boleh tengok perkembangan kita setakat mana. Bila cikgu tengok perkembangan kita setakat mana, cikgu akan betulkan kita mana yang salah. Cikgu akan bagi markah yang baik untuk betul yang kita buat secara tepat dan betul. Mesej kena jelas. Bukan dia kena buat kerja sebab takut. Jadi anak pun besok menakut ke kita. Cubalah mak cakap macam saya tak balik kaya ni. Dia takut. Saya tak pernah ugut tanam masuk sama. Saya ugut masa depan ni takut. Mak cubalah, saya tak bagi maknya lawan ni. Nampak? Dia ugut pula duit. Kan saya dah bagi mak saya dah bagi mak duit kan. Apa mak nak lagi? Apa masalah mak ni? Tu saya kata tadi. Tu sebab pastikan yang saya sebut tadi, stage tadi, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun ikut, insyaAllah tak ada masalah. Dan kalau kita dah terlajak ni, kenalah berunding baik-baik dengan anak, beritahulah apa sebenarnya. Sebab
Tu sebab ada pepatah lama kata melentur buluh biar dari robong. Apa sebab? Robong ni lembut lagi. Boleh buat umbut, boleh buat rendang, boleh buat apa? Boleh buat gulai lemak, cilapi, campur dengan daging salai umat, bapak sedap lah. Dah jadi buluh pun tinggal buat apa? Buat lamang, buat meriam buluh. Habis gumbal lah, tak ada guna lagi. Itu yang kata tadi, kicau-kicau tiung batu, kan? Cengas sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titik. Kayu lurus, buat titik kena bijak. Itu sebab daripada awal kena betulkan anak-anak. Ni, awal tu bila? Ni sekarang ni. Tengok ni anak-anak ni. Dia boleh duduk, dia tengok kalau dia nak pergi toilet kan, cikgu tak tahan nak kencing, dia boleh cakap. Sebab dalam peringkat boleh dididik. Yang kek topi ni, bangun-bangun ni mana ada tanya? Tak ada, main bangun ya. Sebab kita dah dah tak boleh hidup, diberi kebebasan urusan telur kata tadi. Tapi inilah masa nak dilelep, nak dikata anak-anak ibarat kain putih, terserahlah kepada ibu bapanya, nak membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa maksudnya? Terserah pada maknya. Ikut akan berjaya. Allah. Banyak cabaran. Itu sukarnya cabaran kita melihat ni. Berbagai cara tips-tips yang penting kita dapat mengamalkan tips ini dan menjadikan pedoman bagi kita dalam kita mendidik anak-anak. Sekarang kita dah sampai ke hujung program kita pada hari ini, pada pagi ini. Kita akan menyimpul Ustaz. Boleh tak yang logo Ustaz yang baik? Dah besok tak ada logo banyak sama. saja. Okey, secara kesimpulan Ustaz, kita dah tajuk kita hebatnya keluarga, pandang ibu bapa dalam mendidik syakhsiah anak. Syakhsiah. Pandang kepribadian anak. Ustaz, secara kesimpulannya kita Ustaz, ibu bapa yang hebat versus anak-anak yang hebat. Ibu bapa perlukan anak-anak yang hebat. Anak-anak memerlukan dan juga memerlukan sokongan daripada ibu-ibu bapa yang hebat. Jadi dua-dua ini merupakan dua entiti yang penting dalam memastikan keluarga ini hebat. Komen Ustaz kita pada pagi ini. Okey. Saya nak bagi beberapa perkara untuk renungan. Imam Malik sebut, Kalau nak berjaya saya dalam hidup kan ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang takas, rumah yang lapak, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Salin mana ayo. Kamu okey dulu, nyalin dulu dah. siapa ceramah ni? Saya sebut, okey jom. Okey, dia cerita apa? Sama kalau tak salah. Salin campur. Pertama, kenderaan yang takas. Apa maksud kenderaan yang takas? Akal fikiran yang cerdas benar. Kedua, rumah yang lapak. Maksudnya kesabaran yang tinggi. Ketiga, pakaian yang cantik. Maksud akhlak yang baik. Itu pakaian kita. Dan yang keempat, pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini 4 kena ada. Ada satu kata-kata ahli falsafah. Dia sebut, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan juga semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tuan-tuan mohon sekalian, dalam 2 perkara yang saya sebutkan dari ayat ini, semua mementingkan ilmu, akhlak. Ilmu ada. Bila Imam Malik kata, bila ilmu sikit jangan tak ada, bukan mana. Kalau jalan ilmu sikit pun tak.
Kalau ilmu sikit ada apa kena ada. Lagi tinggi ilmu, patutnya lagi bagus. Ada apa? Ini tak. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal, tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketekanan jiwa makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tapi dalam ayat cerita, ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Itu yang kita tak nak. 5 perkara yang kena ada. Pertama, anak-anak keringat, mak ayah keringat. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba je. Sabar, tanya cikgu dia satu tadi. Tak sampai nak ajar, kalau bagi dia keringat bagus, tandas pula problem. Berarti, ya. Yang pertama, proses panjang, bukan tiba-tiba anak jadi. Kena bagi etikat pada awal. Kedua, kena ada komitmen. Siapa komitmen? Mak ayah, anak-anak, cikgu, semua kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Fokus, cikgu kena fokus nak ajar apa, bukan sibuk nak niaga apa dari guru. Contoh, bukan semua cikgu macam tu. Di tempat lain. Mak ayah kena fokus pada kerana anak, jangan sibuk dengan kehidupan saja. Perhatikan kerana anak, fokus. Keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Dan yang kelima, kena ada keberterusan, iaitu disebut sebagai konsistensi ataupun istiqamah. Ada 5 ini, insya-Allah anak-anak akan menjadi. Benar dia kata. Itu pun namanya kesimpulan. Saya tak perlu hurai panjang. Tidak kalah sampai berlari. Saya di hujung patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi anak-anak muda dan mantap. Buat keras dalam fikir di bawah orang dari dulu. Banyak mendidik hendaklah dipikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sembarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Usahalah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Nak beritahu tak baca teks. Perkara yang lepas usaha lagi kena, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Maknanya, saya ada satu kata-kata di falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupa katanya. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entah tidak. Jangan mengharapkan. Tapi hari ini ibarat waktu naik. Gunakanlah dia sebaik-baiknya. Anak dah depan mata. Kita masih bersama anak-anak kita. Jadi manfaatkan masa sebaik-baiknya. Didik anak itu betul-betul. Sebab macam dalam tadi perjalanan saya sebut tadi, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan makin ramai yang ke rumah kita. Seorang-seorang keluar, seorang masuk asrama, seorang masuk cuti sampai masanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasa cukup dah sekadar itu. Bak kata orang yang sepanjang-panjang itu paling mempat nanti jatuh ke tanah jiwa. Walaupun pengkongsian sudah tamat, mudah-mudahan bersab ke dalam jiwa. Mudah-mudahan membawakanlah nah jolok buang berangan. Kalau ada silap dan salah, jika tidak dicek tidak. Tenang-tenang ke di laut, sahabat boleh kita jom. Hadis terkenal pun menyebut jasa baiknya sekolah jemput hari rasa dan tunjuk. Jatuh di pandang rumah penghulu, kain tukir dan papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi. Itu dalam itu dari saya. Mungkin maklumat saya